tahun 1990. Jadi kelahiran Aizat Toha namanya menjadi suatu perkara yang sangat sangat dinanti-nantikan lah oleh keluarga, sebab father-in-law saya ni dia memang nakkan seorang zuriat anak lelaki kan. Tapi jadi maknanya macam tapi pada masa yang sama saya sebagai seorang ibu, saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena pada anak saya. Sebab kita dah ada 3 orang anak kan sebelum ni. Tapi semua orang kata tak ada apa-apa. Mungkin saya saja tu apa macam terlampau concern ke apalah. So to cut the story, fast forward, pada umur dia 5 bulan, kebetulan tempat yang saya hantar dekat kindergarten, dekat nursery tu, terbuat satu ujian ke atas anak saya. Dan ujian tu adalah untuk dia diletak di dalam satu bilik gelap, ada lampu, bila lampu tu menyala, ada sound pun kuat. Jadi sepatutnya untuk anak normal, anak kecil itu akan menangis. Tapi anak saya tak menangis. Jadi bila dia tak menangis, ibu bapa lah kena menangis. Maknanya masa itulah berlakunya permulaan perjalanan saya sebagai seorang ibu ataupun ibu bapa lah kepada masa itu dia gelar sebagai brain injured child. Jadi kita tersentak jugalah kan. Kita rasa macam anak aku brain injured ni kan. Jadi tapi tak apa, alhamdulillah kita teruskan dengan intervention awal di Nuri Institute tu. Jadi kita buat sebab ingatkan dia tak dengar ya. Tetapi dalam masa beberapa tahun tu kita buat banyak intervention dan dia boleh dengar, dia boleh respon, boleh berjalan dan nampak macam normal masuk kindergarten. Dekat kindergarten tu dia dah mula nampak macam lain daripada orang lain. Kanak-kanak lain akan bantu dia dan sebagainya. Dan dia belum lagi memanggil nama saya Umi ataupun manggil sesiapa lah. Dia akan ambil tangan dan bawa ke peti air, tunjuk apa yang dia nak minum. Jadi saya tak sedap, tak seronok jugalah ni. So entah macam mana saya fikir, saya tanya balik doktor, seorang lagi doktor kawan saya tu, dan dia syorkan saya pergi berjumpa dengan HUKM. Di situ mereka buat hearing eksperimen dan dia kaji bahawa dia boleh dengar pin drop tapi kapal terbang yang kuat dia tak boleh dengar. Terbalik kan ya. Jadi pelik juga. Okey, tak apa. Tapi immediately dihantar kepada speech therapist. Tapi yang funny-nya Hazrul, 5 minit aja. Masa speech therapist tu tengok dia, terus dia cakap, Mami, come here. Dia kata. Dia cakap dengan saya. Dia kata, anak you tak ada masalah speech. Dia kata, sebenarnya he is autistic. Saya kata, masa tu, you know, imagine, it is 1995 like that kan, 1994. Saya kata, macam mana nak eja autistic ni? Tak tahu nak eja pun, sebab benda tu tak semua doktor tahu, tak semua orang tahu apa itu autism. Jadi bermulalah perjalanan kami sekeluarga ke arah untuk mengatasi. Tapi sebenarnya there's no way untuk mengatasi, tapi mungkin membuat perkara-perkara yang untuk intervention lah. So dia masuk, kita ada buat banyak carbon dioxide therapy, buat AIT, buat crawling, creeping dan sebagainya. Okey, dia tapi yang slacknya dia tak boleh nak berconverse dengan kita, tak boleh nak tak ada conversation lah. Jadi macam kita tanya dia macam tu kan. Dia panggil konsep macam mind blindness tu. Buta di mind. Okey, tak apa. Teruskan kehidupan kita. Sampai saya masukkan dia ke darjah 1 kelas khas. Tahun 1 dia seronok, tahun 2 dia dah mula bosan, tahun 3 dia dah tak mau masuk kelas. So saya cari lagi another sekolah, dan di situlah sampai dia ke SPM.
Tapi SPM dia tak adalah cemerlang macam mana setakat biasa. Tapi bila so kita ingat macam itulah norma dia kan. Until bapanya meninggal 2015, dia kata dengan saya apa ni, Umi, dia cakap ayat yang dia kata I'm now alone, kata dia. Maknanya dia dengan bapak dia very close. Okay, lepas tu fast forward lagi another 5 years, Kak Wan kami memang sahabat baik di sekolah. Lepas tu Kak Wan berjumpa dengan teknologi ni dan Kak Wan kata, wah, nak tak cuba ni untuk anak you? Saya kata, apa, what can it do? Saya ingat macam tahap tu je lah anak saya kan. Saya bagilah anak saya minum. First year, biasa nampak tak ada, okay. Second year, third year, sampailah ni tahun keempat. Bukan kata tak ada perubahan, tetapi dari segi kesihatan memang he is absolutely, alhamdulillah, tak ada pernah sakit. Sesemua tu sekejap saja. COVID pun kita orang satu keluarga tak pernah kena. Cuma kita bila berdepan dengan dia tak nampak improvement kan. Tetapi bila terjadinya baru-baru ni, bila Sifu cakap nak minta tolong pada saya untuk nak buat sesuatu lah dengan Lala Move ni, saya kata ya pada Sifu, tapi saya tak ada kat rumah, saya di kedai. Jadi saya telefon dia, saya kata cuba je lah. Saya telefon dia dan dia boleh berkomunikasi dalam telefon dan dia faham apa yang saya nak. So dia buat sampai saya pun suspend. Lepas tu saya dapat call, rupanya dia yang call saya. Dia kata, Umi, delivery man has taken the parcel. Oh, dia cakap macam tu. Jadi saya rasa, Masya Allah, untuk orang lain nampak sikit, tapi bagi saya satu improvement lah kan. Dan baru-baru ni convention, bawa je dia sebab saya rasa at least dia boleh lunch kan dengan saya. Tetapi yang interestingnya, bila dia nampak kami Kak Wan, ramai-ramai ni ambil gambar betul semua. Lepas tu, dia bangun daripada seat dia dan dia terus ambil kamera phone dia dan dia kata, okay, dia yang nak ambil gambar kita orang. Kita orang macam like, kita tak suruh pun dia, tapi dia yang dengan muka serius tu ambil gambar kita. Cantik pula tu Hazrul. Bagi saya, dua insiden ini merupakan satu milestone yang menunjukkan he has improved to become a man lah, macam adult. Tadi saya ingat nak panggil dia, tetapi apalah, nanti lain kali lah. But antara perkara yang saya realise adalah dia dah boleh bergaduh dengan kakak-kakak dia. Kalau tidak dulu dia tak bergaduh, orang tu tuku dia je. Kemudian dia berpandangan sendiri. Kalau dia rasa dia tak suka sesuatu tu, dia akan bagi tahu saya. Dia tak mau. Dan itu bagi saya ni adalah satu perkara yang saya sangat rasa lega kerana saya akan satu hari meninggalkan dia. Dan paling tidak dia boleh menjaga diri dia dengan lebih kemas lagi lah, dengan lebih cekap. Dan saya nampak, alhamdulillah saya akan teruskan Redox ni. Dan saya nak bersyukur kerana Allah bagi kat saya ni sebenarnya satu perkara yang anak saya ni, dia bila dengar azannya dia akan terus sembahyang. Dia tak tahu, bukan saya suruh, tapi dia memang macam tu. Jadi kadang-kadang dia lah jadi Bilal dekat dalam rumah ni. Bagi saya untuk mengucap ribuan terima kasih kepada Wan kerana introduce Asia ini pada saya dan kami sekeluarga memang mengamalkannya. So saya rasa itu sajalah saya nak sampaikan, dan akhir sekali terima kasih kepada rakan-rakan semua dan terima kasih kepada Asia. Terima kasih.